Mungkin ada persoalan ataupun ada penambahan untuk perbincangan. Kalau ada perkongsian, pengamatan ataupun ada sisi-sisi lain yang kita boleh terokai daripada perkara ni, boleh kita kongsikan lah. Silakan. Sila. Boleh? Tak ada nak tanya. Masih banci je. Kenapa zaman tu lirik banyak tahun 90-an kan? Liriknya lebih bentuk begitu lagu-lagu berbanding zaman sekarang? Mungkin ada beberapa analisa yang kita boleh sebutkan. Yang ni satu, sekitar lagu-lagu ni diterbitkanlah sekitar dalam 90-an ataupun 91 ke hingga 95. Masa tu kalau kita tengok ekonomi Malaysia adalah sebenarnya, ini analisa saya lah, tidak tepat kita boleh bincangkan, sangat baik. Jadi sebenarnya Sufism juga satu bentuk pelarian daripada ketegangan ekonomi, persaingan, ini semua. Jadi sebab tu pengungkapan, ya betul, orang akan beralasan bahawa ini akan ada sepanjang zaman. Manusia mencari Tuhan, tak tunggu ekonomi naik, ekonomi jatuh. Betul. Tetapi kita akan nampak ketara benda itu dalam saat-saat ekonomi sedang naik. Kemudian ada sebahagian manusia tidak puas dengan keadaan-keadaan, mungkin kesan-kesan daripada ekonomi, ke gejala sosial ke apa ke. Jadi Sufism juga salah, ya, mungkin orang kata ini negatif, tetapi Sufism ataupun pengalaman kerohanian ataupun perkara-perkara yang melibatkan spiritual juga satu peralihan atau proses melarikan diri daripada ketegangan sosial tadi. Itu yang saya boleh katakan. Jadi sebab tu munculnya lagu-lagu seperti ini. Itu juga kita tengok latar juga sebenarnya. Sebelum ni saya ada terfikir untuk bentangkan tentang Neo Sufism and then tentang Urban Sufism. Okey, baik. Saya akan huraikan sedikit tentang Urban Sufism. Urban Sufism ni dia satu bentuk sufisma yang dianuti oleh bukan orang yang menganut Sufism. Urban Sufism ni dia bukan semestinya telah masuk ke dalam satu tarikat yang formal. Tak. Fenomena yang nyata untuk kita bagi, untuk mudah kita faham Urban Sufism adalah masyarakat membangun, kemudian mereka ada ketirisan dari sudut spiritual, mereka melarikan diri mereka ke arah-arah yang bersifat tadi spiritual tadi. Lalu mereka akan mengasosiasi diri mereka dengan kumpulan-kumpulan spiritual seperti tarikat ataupun kumpulan-kumpulan kerohanian ataupun kumpulan berzikir beramai-ramai. Misalnya acara yang orang baca Ya Hanana tu kan, itu sebenarnya satu bentuk fenomena Urban Sufism sebenarnya. Saya tahu ramai pengkritik Sufism tidak tahu pun tentang perkembangan itu, perkembangan baru dalam dunia Sufism. Maksudnya mereka tak ada guru syekh tarikat, tak. Dia tak ada. Dia tak ada membaiat satu tarikat namakan tarikat A, tak. Tetapi dia dah rombak, maksudnya dia tak ada satu metod yang khusus. Kalau misalnya orang yang pergi pada tarikat, dia ada tarikat nama tarikat A, katakanlah Naqsyabandi. Lepas tu dia ada metod dia, sistem dia, kaedah dia, nak zikir berapa banyak pun. Tak. Yang Urban Sufism adalah dia langgar tu semua. Dia tak tertakluk kepada syekh tarikat, dia tak tertakluk kepada formula. Dia hanya sekadar melarikan diri, mengisi kekosongan jiwa dia, kesan daripada moderniti tadi, kesan daripada pembangunan ekonomi tadi, untuk memenuhkan hal-hal yang tak dapat dipenuhkan oleh jiwa dia. Jadi sebab tu dia larikan diri untuk pergi kepada kumpulan-kumpulan macam ni, kumpulan zikir secara beramai-ramai ataupun ada yang buat meditation beramai. Itu fenomena yang dikatakan Urban Sufism. Okey, ada lain? Sila. Kenapa penulis-penulis sendiri ni dia pilih rockers untuk nyanyikan lagu tu, tak pilih yang lebih lembut ke, macam blues ke, nasyid ke, macam tu lah. Okey, kalau dalam konteks ni sebenarnya masa tu zaman 90-an rock sangat dominan. Genre rock sangat dominan ketika itu. Sehingga kalau nak masuk genre lain tak berapa
tak berapa popular dan tak berapa laku. Sebab tu kumpulan-kumpulan rock tumbuh ketika itu bagai cendawan. Radio support, lepas tu dengan boleh keluar TV, boleh keluar radio, dan konsert banyak ketika itu. Jadi medium itu adalah medium, sebab tu saya sebut tadi medium popular. Kemudian ada berlaku masalah, ini mungkin peminat-peminat rock mungkin tak akan setuju dengan pandangan saya. Ada berlaku juga masalah dalam misalnya tak ada kualiti kepada muzik yang mereka hasilkan, performance tak bagus, apa semua. Jadi akhirnya mereka runtuh ke dalam. Lalu genre lain yang naik misalnya. Tetapi kita kata ketika itu 1990-an, genre rock adalah genre dominan. Jadi penulis lagu macam arwah apa ni, Lolo, kemudian ada S. Amin Sahab, kemudian J.S. Kelvin, ada sebagian lagu macam Skala ni ditulis J.S. Kelvin. Jadi maknanya pengalaman ketuhanan itu tidak mewakili Islam. Maknanya semua orang perlukan pengalaman kerohanian. Jadi pengalaman itu diungkap secara universal. Itu yang menarik saya rasa, bukan hanya latar belakang dia Islam atau tak Islam. Dan ketika itu ada Dhamma Sutra ni banyak banyak ditulis lirik dia oleh Ainul Jamal, dulu Juruhebah Radio Shah Alam. Dia pakai banyak nama pena, Azida NS, ada pakai Nur Ain ke apa saya tak ingat. Ada beberapa nama yang dia pakai, tapi ketika itu dia banyak kompos kumpulan-kumpulan rock, dan di situlah dia banyak selerakkan lagu-lagu dia ataupun seperti kata dia dalam muzik rock. Itu menyebabkan kita nampak ada fenomena 1990-an, muzik rock juga ada unsur-unsur ketuhanan tadi. Kemudian bila muzik rock dah collapse, dah mengurang, dah tak popular, ada genre lain, unsur tu tetap ada. Macam kita tengok macam Ibn Nasir, dia memang sepanjang zaman kan, 80-an ke 90-an ke, unsur-unsur ketuhanan tu tetap kental. Satu lagi kita tengok menarik juga persoalan. Misalnya ada latar penulis tu sendiri. Misalnya banyak orang kata menulis lagu ni cukup dengan berhayal, cukup dengan termenung di hujung tingkap, nampak sawah, termenung, buat lagu. Tak, sebenarnya penulis yang baik ataupun penulis yang baik adalah dia membaca juga, tetapi dia memudahkan apa yang dibaca. Misalnya dia baca karya sufi besar, ataupun misal kita tengok M. Nasir, Sidang Burung, Mantik Atoy, diterjemahkan dalam bentuk lagu. Tanya Sama Itu Ruhut misalnya kan. Maknanya penulis lirik tu atau penulis lagu, orang sini bukan hanya salah persepsi kalau kata orang sini hanya tahu berhayal kemudian menulis karyanya. Tak, dia melalui proses yang panjang, proses pengkaryaan tu lah. Dan itulah latar yang kita kena fahami, bagaimana karya itu terhasil. Dia tidak mudah gosok-gosok jadi, tak. Dia mesti ada proses pengalaman, interaksi dia dengan, sama ada bahan bacaan dia dengan konteks sosial dia, itu akan menghasilkan karya. Jadi bila makin kompleks, makin dia interaction dengan masyarakat dia, makin dia melihat masyarakat dia, kemudian dia garapkan pengalaman-pengalaman masyarakat dia dalam bentuk lagu dia. Jadi contohnya apa yang terjadi hari ini, dia melihat, jadi dia akan terjemahkan pengalaman-pengalaman dia itu dalam bentuk lagu. Mungkin isu semasa misalnya kangkung, dia mungkin buat lagu kangkung pula kan. Jadi konteks itu yang kita kena faham. Terima kasih. Okey. Alright, lain. Okey, sila Benz. Ini bukan nak berdebat. Okey, sila. Aku tak tahu tentang apa maksud lagu ketuhanan. Sebab dia seolah-olah lagu ketuhanan tu maksudnya puji-memuji Tuhan. Dia bukan lagu kritikan terhadap Tuhan. Maksud dia dalam bahasa lain, lagu ketuhanan yang aku memahami menerusi perbincangan tadi, seolah-olah lagu ketuhanan adalah pujian terhadap dia, tapi tidak mengajak berfikir terhadap tindakan-tindakan yang dia, jika kita percaya kepada kewujudan dia, berfikir tentang tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dia. Maksudnya kritikan terhadap Tuhan. Adakah kalau ada orang buat lagu kritikan terhadap Tuhan, adakah itu nak dipanggil sebagai lagu ketuhanan? Sebab
Sebab aku melihat bahawa ketuhanan itu apa? Puji-puji Tuhan. Allahu wahai ketuhanan. Kalau ada macam John Lennon, dia ada waktu lagu lah. Dia cerita, mungkin satu masa nanti dah tidak ada syurga, tidak ada neraka. Dan dia cakap lah, aku tak ingatlah bahasa Inggeris dia. Tapi dalam bahasa lain, adakah itu nak dipanggil lagu ketuhanan? Sebab aku rasa ini feel, ini deep. Sebab bagi aku lagu ni puji-pujian, lagu ni alamak. Dia macam, bahkan bila rock turut menjadi apa nama mangsa ketuhanan, kalau kita nak kata. Dia pun menendayu dalam benda ni. Sebab orang menyangka bahawa dengan sufi dia nak melebur, nak menjatuhkan kan, itu satu persepsi. Persepsi yang lain macam Syekh Jenal, dia mengkritik benda itu. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang menyembah. Sama-sama yang tidak ada yang memerintah, tidak ada yang diperintah. Semuanya sama, semuanya egaliter. Jadi aku melihat bahawa apa itu lagu, adakah di Eropah, di barat ada lagu ketuhanan? Sebab aku rasa ni Melayu ni sangat mendayu lah, sangat tebal dengan aku pun tak faham. Betul lah. Terima kasih di atas pandangan tu. Ini soalan. Ya, pandangan atau soalan lah. Okay. Bagi saya sendiri, saya melihat okeylah kalau kita nak melabel kalau contohnya ada satu orang buat lagu mengkritik Tuhan misalnya kan? Kalau kita nak itu interpretasi lah. Sebab pengalaman-pengalaman yang mungkin kata tadi pengalaman memuji Tuhan, saya rasa itu memang pengalaman normal manusia yang apa saya sebut tadi di peringkat awal, pengabdian tadi. Sebab tu ada memuji tadi. Rasa macam ada beberapa petikan tadi yang merasa diri ni kecil, jiwa dia lemah, kan? Ketergantungan apa semua kan. Itu memang itulah kata ruang lingkup yang membentuk budaya tadi tu, budaya pengabdian tadi. Tapi aku rasa sebenarnya kritikan tu berlaku dalam alam Melayu. Piramli. Okey. Lagu Azizah. Kau cabutlah nyawa aku kan. Ataupun dalam filem filem apa Allah Rabbi. Filem tu yang di sepak kubur tu. Saya si bungkuk. Kan dia kata kan. Ya. Itu kritik Tuhan kan. Orang minyak jadi orang minyak tu kan. Aku rasa dalam latar budaya Melayu memang wujud sebenarnya mengkritik Tuhan. Tak adakah benda tu nak dipanggil lagu ketuhanan? Aku rasa itu persepsi juga. Sebab dia Label tu persepsi ya. Sebab kan kita nak panggil lagu kesyaitanan kan. Tadi pelik dah. Aku rasa macam ni tau. Ni pandangan aku pula lah. Aku rasa Tuhan itu dia sebagai satu zat yang dijadikan sebagai bahan untuk memujuk jiwa bagi jiwa yang tak puas. Dia mencari satu kepuasan. Maka dia cari kepuasan, maka dia kena memuji satu zat yang pada kepercayaan dia adalah mulia. Kepercayaan dia, keyakinan dia. Dan aku rasa masalah keyakinan dan kepercayaan orang dan kepercayaan orang lain, kita tak boleh nak sama. Mungkin best dia ada satu kepercayaan dia terhadap Tuhan, tapi ada satu side lain yang aku rasa itu lebih majoriti berbanding apa yang Benz percaya tu. Benz tu satu pandangan yang mungkin kalau orang belajar fiqh tu syaz lah, orang tak pakai pun. Kan? Orang je dia Benz 2-3 orang dengan fikir, tapi kebanyakan majoriti manusia dia fikir Tuhan ni satu benda yang indah. Dan dia boleh terhibur jiwanya bila dia memuji Tuhan. Aku rasa ni satu untuk sebab tu aku menarik bila si Rosli dia sebut macam ni latar masyarakat yang dia orang rasa ada kekosongan yang perlu ada pengisian. Jadi nak mengisi tu dia kena ada puji-pujian kepada Tuhan. Begitu. Dia jadi macam bila melihat penderitaan kat muka bumi. Jadi orang maksudku apakah seni tak masuk ke situ? Maksudnya adakah seni tidak, bila seni percaya kepada Tuhan, seni tu kau jadi nampak benda baik, keindahan, kau puji Tuhan. Bila berlaku masalah, penderitaan, kemunduran, mana suara kau? Macam mana sendiri? Yalah, pasal isu seni ni antara polemik yang menarik juga. Saya tak tahu dalam konteks Malaysia, tetapi dalam konteks Indonesia, sebab seni ni, yang dikatakan seni adalah satu pengalaman-pengalaman yang sangat bersifat personal, sangat pribadi. Setiap orang mempunyai pengalaman-pengalaman dan latar-latar yang akan mempengaruhi dia akan menghasilkan juga hal-hal yang akan berbeza. Okey, kemudian adakah seni itu hanya untuk seni saja misalnya? Itu debate awal dahulu kan antara
lekra dengan okey. Kemudian timbul yang disebut sebagai sastra sufi, di mana yang saya sebut tadi macam Amir Hamzah, ada proses pencarian ketuhanan apa semua kan. Okey. Putu Wijoyo ada satu menyebut tentang sastra profetik. Maksudnya ataupun seni profetik. Adakah hanya seni itu hanya memuaskan perasaan sahaja? Ini debat tu. Adakah seni itu hanya memberikan kepuasan jiwa sahaja? Adakah seni hanya itu sahajakah kerja seni? Adakah seni tak boleh pergi kepada ruang-ruang sosial tadi? Ruang-ruang sosial maksudnya buat puisi-puisi perjuangan ataupun puisi-puisi yang mengajak orang melakukan sesuatu kebaikan yang bersifat sosial tadi. Itu antara latar lah. Saya faham, tapi umumnya yang difahami oleh masyarakat seni itu adalah hanya untuk satu kepuasan diri. Kepuasan diri. Masa bila kasih amal buat puisi, Tuhan sudah mati. Dia jadi satu isu yang pelik untuk orang Malaysia. Adakah itu? Sebab dia disebut Tuhan. Jadi adakah kita nak kata itu puisi apa? Sedangkan dia jadi satu Tuhan yang apa? Dalam dia kata Tuhan ni adalah satu benda yang kultus untuk disembah, dipuji-puja. Tapi terhadap penderitaan yang berlaku di atas muka bumi, bila ada orang mengkritik benda tu tak dianggap sebagai Tuhan, tapi tidak dianggap sebagai seni ketuhanan, tapi dianggap sebagai seni yang etis. Tapi kuasa fine. Sebab orang menganggap itu sebab dia telah mendominasi kepahaman Tuhan itu sebagai indah. Makanya bila Saya melihat beginilah, tentang Kasim itu sendiri, tentang sidang umum. Saya melihat itu juga sebenarnya puisi ketuhanan. Saya sebut mudah begini. Misalnya Iqbal, Maulana Iqbal pernah dalam buah syair dia tentang bersungut tentang masalah umat Islam. Apa jawab nama apa ni tajuk puisi tu saya yang juga menjadi kontroversi kerana dia bertanya kenapa Tuhan tidak buat apa di saat umat Islam telah diganyang ataupun telah di masa tu zaman imperialisme apa semua kan. Jadi bagi saya, sebab orang mengkritik Iqbal kerana dalam puisi itu dia melatarkan dia sedang berdialog dengan Tuhan. Dia sedang mempersoalkan Tuhan kau buat apa. Itulah kontroversi. Dan bagi saya, tapi akhirnya karya Iqbal diangkat sebagai sastra ataupun pengalaman ketuhanan. Bukan, itu saya kata tadi, bukanlah makna mengkritik Tuhan itu tidak boleh dikira sebagai pengalaman ketuhanan itu juga. Dia memunculkan kegelisahan. Maknanya kalau kau kritik itu, kau bukan bercakap, kita juga akan mengungkapkan kegelisahan. Oh Tuhan, kenapa kau tak bantu orang miskin, bla 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 bla. Itu juga satu bentuk pengalaman kerohanian yang kita luahkan. Maknanya secara tak langsung ataupun secara bahasa kasarnya, itu juga menunjukkan bahawa betapa kecilnya jiwa orang itu sehingga dia terpaksa merungut dengan Tuhan. Kemudian dia mencari satu kepuasan daripada Tuhan, berikan jawapan kepada dia. Itu juga satu bentuk pengalaman kerohanian. Walaupun dalam laras bahasanya dia menggunakan bahasa yang kritik. Kita nampak kritik Tuhan. Orang yang tak faham sastra saja yang bising pasal itu. Orang yang tak ada hati dia kering, tak ada jiwa sastra, tak ada jiwa seni saja yang bising tentang sidang roh. Tapi orang yang memahami bagaimana pengungkapan sastra itu menganggap itu adalah kegelisahan Kasim terhadap permasalahan semasa dan dia mengadu kepada Tuhan. Seperti Iqbal tadi. Dan kuasa Nabi buat dia tu. Masa perang Badar, Nabi berkata, kalau kau tak tolong, hancur habislah umat lepas ni. Tak ada orang sembah kau dah. Itu juga satu bentuk pengungkapan pengalaman tadi, pengalaman kerohanian tadi. Di sini jelas menunjukkan bahawa betapa ketergantungan jiwa manusia itu sendiri kepada sesuatu yang dianggap hebat. Tak kiralah kehebatan itu sebagai Tuhan atau sebagai apa. Keluh kesah itu yang diungkapkan. Okey, ada satu side yang keluh kesah itu mungkin dalam bentuk macam tadi saya cakap, ada beberapa part lagu tadi yang dia jiwa lemah, dia minta tunjukkan jalan, ada yang dia keliru. Itu satu
dia nak share apa yang berlaku dalam diri dia kepada sesuatu yang dia rasa dia macam tempat berlindung untuk dia. Tapi aku rasa seni melawan berlaku tau. Macam itu, sebenarnya ada satu istilah, seni revolusi dengan revolusi seni. Orang debat kan, dah berlaku dah debat tu kat Malaysia, antara Hasmi Hashim dengan Isyamuddin Rais. Ya, ada. Dia ada sebut, dia kata Syam dia tak setuju lah, aku tak suka lah lagu jenis aku tarik suara dalam Syam. Jadi kenapa kita tak buat satu lagu bagi makan orang miskin, bagi makan orang miskin. Maknanya dia seni revolusi, seni yang membawa pada revolusi. Tapi Hasmi dia punya pandangan revolusi seni, seni itu perlu direvolusikan. Dia mana berlaku seni melawan. Dan aku rasa semua orang ni dia ada rasa yang tak sama tau, antara satu dengan yang lain. Kenapa? Sebab faktor apa yang dia lihat, apa yang dia fikir. Apa yang aku hadapi dengan Best hadapi mungkin tak sama. Best berhadapan dengan orang-orang miskin, tapi aku berhadapan dengan Best. Aku rasa mungkin lain. Aku tengok sebab aku kawan dengan Best bukan sehari, lama kawan. Aku musafir dengan dia. Kata orang tua kalau nak kenal seorang itu perlu bermusafir dengan dia. Kalau kita musafir dengan dia, kita kenal orang tu macam mana kan. Kata orang tua, aku senang musafir dengan Best. Aku pernah makan kedai, makan kat Penang dengan dia. Aku tengok macam mana keadaan dia, macam dia berbual dengan aku dalam kereta. Dan aku rasa aku ada satu persepsi aku apabila aku berhadapan dengan Best. Tetapi aku tak tahu apa yang Best sedang hadapi dengan masyarakat pula. Apa problem Best dengan orang miskin, dengan ibu bapa dia, dengan kawan-kawan dia, dengan guru dia, bla 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 lah. Jadi disebabkan kita berhadapan dengan manusia yang berbagai, makanya rasa kita tak sama. Disebabkan rasa tak sama, maka kita mempamerkan rasa kita tu dengan apa yang kita rasa lah. Macam Best, aku rasa dia, kalau aku sebut seni revolusi, mungkin mereka akan setuju. Macam mana kita nak buat seni yang boleh melawan. Kita buat lagu, tapi lagu tu kutuk maki BN lah. Contoh kan, contoh kan. Dan aku rasa benda tu berlaku sebenarnya, dalam keadaan kita tak sedar lah. Sebab kita jangan skop kecil, kita kecilkan skop seni dalam maksud hanya buat lagu. Jangan buat lagu. Sebab kadang-kadang seni itu adalah dengan melukis kartun. Namanya Zuna. Dia buat kartun, memang kerja maki BN kan. Sebab Rosmah sangat jiwa ke kartun dia kan. Jadi aku rasa fine, itu satu seni lah. Seni melawan, seni revolusi kan. Tetapi kita tak boleh nafikan ada satu faktor lagi, iaitu orang sedang mencari kekosongan bagi jiwa dia. Bila dia tengok situasi yang cacah merbah, dia tension tau. Macam aku jumpa Farid Ayam. Dia kata dia separuh ayam, separuh orang. Aku lah, aku kata dia orang pelik lah. Farid, satu balik berabak. Jadilah orang pelik ni. Habis kata kan. Jadi aku tanya dia, macam mana aku lama tak nampak engkau kan? Selalu jumpa, sekarang dah jarang. Dia kata, aku dah meluat semua politik ni ustaz dia tu. Aku faham, okey, kau dah meluat. Jadi macam mana kau mempamerkan meluat kau itu? Adalah cara dia masing-masing kan. Jadi ada orang tu dia meluat, dia tinggalkan terus. Ada orang dia mempamerkan. Cara dia mempamerkan, adakah dia lagi melawan ataupun dia menyendiri, mencari satu benda untuk nak menghilangkan dia punya kegelisahan, meluat dia tadi. Itu mengisi kekosongan. Aku nampak itu yang berlaku pada lagu-lagu rock era 90-an. Itu yang ada pada lagu Lok-Lok. Itulah ada pada lagu SM Amin Sahab. Dan lagu-lagu sebegitu tu lebih mainstream. Sebab dia kena dengan jiwa masyarakat yang mainstream. Kalau kita buat lagu Kangkung pun dah kena tangkap dia punya kan, yang buat lagu tu kan. Tapi kalau buat lagu yang jiwang ni, yang agak jiwang ketuhanan, dia diterima sebab kebanyakan manusia menganggap kekasih itu bukan merujuk pada Tuhan. Kekasih itu merujuk pada girlfriend dia, balak dia, awek dia kan. Jadi orang menerima dan masuk dalam juara lagu dan menang. Apa itulah. Kalau kita buat, kita bagi rakyat miskin buat lagu, tak ada orang tak masuk juara lagu. Kalau Hasmi Hashim buat lagu macam tu, tak akan menang pun. Puasalah kan. Aku rasa yang tu lah mungkin semua manusia tu dia perlu berseni. Maksudnya kita rasa apa, kita tulislah, kita ungkaplah dalam bahasa seni kita. So kalau adakah diterima secara mainstream ataupun tidak, atas macam mana kita nak jual produk seni kita tu sampai orang boleh terima. Tu aku rasa lah begitu kan. Hatta misalnya kalau seorang menulis itu sendiri pun, dia nak mengajak orang untuk melakukan sebuah revolusi, dia juga harus
menggarap idea atau pandangan itu dalam bentuk yang tersusun. Kehalusan. Itu yang kata seni tadi, susun, atur, letak mana dahulu mana kemudian. Dan kemahiran itu tidak kata dapat sehari dua, hari ni aku belajar esok dapat, tak. Kadang-kadang kita tengok orang yang misalnya, saya sendiri selalu berkata pada diri saya, oh, aku tak pandai menulis. Tapi kita tak menggarap atau tidak mencuba menerokai bidang itu. Lalu kita tidak menulis, tidak kerap ataupun tidak bergerak menulis di status Facebook, buat status Facebook. Akhirnya kita tak akan mahir menulis dengan baik. Dan bagaimana kalau kita tengok, saya sebagai contoh mudah, Wan Ji saya kenal tidaklah sangat baik menulis di peringkat awal. Ejaan pun tak ikut law. Tetapi kemudian bila dia rajin menulis, saya rasa dia lebih baik daripada orang yang tak menulis pun. Maknanya dia dah dapat satu seni. Lalu seni dia tu ataupun kemahiran dia menulis itu dia gunakan untuk lawan orang, hasut orang ataupun pengaruhi orang kepada sesuatu idea. Maknanya apa-apa perkara pun dia mesti dengan seni. Sebab kita communicate ataupun macam saya ni yang tak terus, saya kira macam talk saya hari tak tersusun. Jadi orang tak akan dapat faham dengan baik. Kerana saya tak ada seni bercakap. Saya tak ada seni mempengaruhi orang. Jadi kesenian itu menyebabkan dia satu alat medium untuk jual idea. Soalan. Tapi aku rasa seni ketuhanan ni pun ada kritikan sebenarnya. Contoh, aku sembang dengan Rona Sina itu. Dia sebut, dia kata Abu Hassan Din. Okey, Ustaz Berkansir. Masa tu dia apa, orang panggil apa? Ustaz Istana. Pegawai istana macam tu lah. Aku tak ingat label tu kan. Yang penting Ustaz Istana, Raja punya gang kan. Dah panggil dia. Dan ditanya 2-3 orang. Antaranya dipanggil adalah MNC tentang kenapa lagu korang ni macam nak pergi KP Sepenada, macam Wedah Teluju kan. Orang Salafi kan tak lagi Wedah Teluju ni tentang apa ni kan. Dia tak faham, dah pasal dia menyusah korang kan. Susah juga tu. Jadi dia berlaku tau dialog. Maksudnya sebenarnya kalau kata tak ada orang mengkritik seni ketuhanan yang kita namakan sebagai ketuhanan tu, saya tak tepat. Soal penerimaan, aku rasa isunya penerimaan tu kerana kita gagal nak bermain apa yang kita bawa tu dalam mainstream masyarakat. Kita jual barang, produk kita mungkin baik, tapi bila paket tak bagus pun orang tak beli juga kan. Karipak makcik tepi jalan tu, aku tengok dengan karipak Cina buat tu, aku rasa sedap karipak makcik tepi jalan tu lagi. Tapi kenapa karipak makcik tepi jalan tu kat tepi jalan tu tak masuk dalam supermarket? Isunya paket tak bagus kan, nama dia tak bagus. Dia bawa nama bagus sikit di karipak ke apa tu, kita dengar pun meleleh-heleo. Jadi serupa juga bila orang seni melawat. Seni melawat, aku rasa bagus seni melawat. Okay, seni ni mengkritik Tuhan macam Kasim Ahmad buat tu kan. Aku rasa fine, tapi sebab dia tak mainstream, mungkin faktor dia tak kena dengan apa yang dipikir oleh majoriti masyarakat. Tapi bila orang mengkritik seni yang dianggap ganjil itu, yang dianggap pelik itu, aku rasa tak boleh nak marah sebab kita pun boleh kritik seni yang popular. Apa masalah kalau orang popular mengkritik seni yang tak popular kan? Aku rasa fine lah. Kritik tu kena berlaku lah. Barulah seni tu akan jadi indah kan. Orang akan cantikkan lagi seni tu kan. Itu macam tu. Aku punya pandangan macam aku pula. Lain. Okay, right, sila lain. Cik, sila. Okay, sambungan daripada yang best tadi. Adakah dia sebab kita punya lagu rock ni macam lagu bukan rock kan, dia lagi dari ini sebab kita dari dulu selalu dengar macam term ni kat surau selalu dengar yang baik tu datang dari Tuhan dan yang buruk tu datang dari kelemahan diri kita. So that's why burukan tu tidak dilibatkan Tuhan. Terlibat kadang-kadang sebab tu. Bukan sebab tu. Kita terus ni. Saya tak jelas. Dia soalan dia kata mungkin seni yang best timbulkan tu, dia kata mungkin melibatkan apa yang selalu kita dengar kat surau masjid. Ustaz-ustaz kita, tubuh-tubuh kita kalau ceramah bila penutup dia akan sebut yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu datang daripada saya kan. Yang tu dekat dalam kita punya konteks ni kan ataupun dekat
Luar pun suka. Arab pun suka lah. Yang ni saya mengaku saya tak dapat nak urai. Tidak urai. Aku rasa benda yang mainstream tu yang masuk dalam otak orang sebab tu orang boleh terima. Aku rasa macam soalan, kenapa rock kan? Rasa zaman tu adalah rock yang paling laku kan. Tapi sekarang mungkin bukan rock, mungkin jalan lain pula kan. Tapi elemen seni tu tetap masuk. Apakah yang menasih semua lagu rock dia nyanyi? Tak. Ada elemen rock. Aku ingat masa tu, masa aku budak-budak rock pasal jam 4, jam 5, kita boleh dengar lagu-lagu macam ni, Dhamma Sutra. Bukan Kama Sutra. Dhamma Sutra. Jadi Tuhan lain ni. Dhamma Sutra, apa lagi? Spring. Satu UK kan. Iaitu di Pampir. Orang Pampir dia mesti ada dia tempat kan. Dia memang rock kapak gila lah. Masa tu kan. Sebab dia mainstream tau. Tapi sebenarnya elemen ketuhanan ni tidak berlaku pada rock je. Zaman sekarang pun macam lagu Awan Anda bukan rock, tapi dia adalah ketuhanan dia. Macam lagu Kasih Hijab Kekasih kan, contoh dia bukan rock tapi dia mendayu-dayu. Kenapa? Sebab dia mungkin keperluan zaman, maka orang buat bentuk rock. Zaman sekarang ni orang tak buat bentuk rock, orang buat bentuk lain pula kan. Dia mainstream. Kadang-kadang lagu nasyid tu lagi poyo pada rock tu. Dengar lagu nasyid lah, poyo gila kan. Cerita pasal awet, namanya Yunaisi. Inting kan, contoh lah. Aku je komen lah tu. Kalau nak sebut pasal itu kan, tengok kalau yalah, minta maaf kepada pulang-pulang nasyid lah. Sebab memang kalau kita kata, saya kira lagu rock 90-an tu pengungkapan pengalaman ketuhanan itu lebih baik daripada pulang nasyid. Ya mungkin nanti ada orang potong buat kecoh, mungkin popular aku pula kan. Tapi itulah realitinya kalau kita tengok pulang nasyid. Sebab tu saya sendiri secara pribadi saya tak minat nasyid kecuali nasyid 70-an. Oh, itu saya layan. Kalau nasyid baru ni sekadar sampai lalu. Sebab saya tak nampak betapa sebenarnya kehalusan jiwa manusia, kehalusan jiwa manusia dah tumpul. Okeylah, soalan tadi macam Facebook. Sebenarnya bukan bermakna bila ungkapan pengalaman ketuhanan ni misalnya akan menjadikan seorang itu meninggalkan sistem sosial ataupun dah kata macam hidup dalam dunia dia sebenarnya mencari kekuatan di saat keadaan sosial yang mungkin dia tak dapat tangani. Manusia ni dia setahap betul perlu ada dinamika bergerak, tetapi pada tahap-tahap tertentu dia juga perlu ada masa-masa untuk dirinya, masa-masa merehatkan fikirannya atau merehatkan jiwanya daripada pergolakan. Itu normal lah, siapa pun. Sebab tu kita tengok ahli falsafah dia bukan hanya menggunakan akal dia, akal akan menjadikan dia dinamik. Akal akan menyebabkan luas pemikiran. Tetapi ketajaman hati juga digunakan. Macam saya sebut tadi, dia adalah metod lah, kaedah yang sebenarnya tak sakral. Bukan kata hanya dengan melalui sufism anda akan menemukan ketuhanan ada Tuhan itu, ataupun melalui orang kata sufism. Tidak juga. Dia kedua-duanya perlu. Kedua-duanya perlu. Okey, silakan. Busy. Ya. Dah, busy. Saya nak tanya Tanya topang. Okey, baik. Berkaitan dengan contoh kita katalah seseorang sebab kita cakap pasal muzik. Bila dia berubah, konteks berubah, mungkin kita kata dahulu dia dekat jauh dengan agama, sekarang dia dekat. Tetapi dia tak bukan secara peribadi dia sendiri, tapi dalam konteks zahirnya juga dan juga permainan muzik dia sendiri berubah. Contoh saya katakan Syam lah. Syam tindakan dia tu, komen saya, sepertinya yang salah selama ni adalah muzik, bukan diri dia. Kerana muziknya dulu dibawa begini, kemudian hari ni dibawa muzik seperti dengan konteks yang lain lah, lebih lunak dan sebagainya. Jadi sepertinya yang bersalah selama ni bukan aku, yang salah selama ni muzik. Jadi muzik telah menyesatkan dia. Maksudnya. Dan sebab kalau macam perbincangan kita pada hari ini bermaksud sebenarnya dalam konteks apa pun muzik tak kisah. Betul.
Kan tak kisah, tak semestinya Universal. mesti muzik. Ya. Mesti muzik. Dia pulang kan. Mesti tak Lalu kena mesti gini. muzik. Mesti muzik orang kata apa? Slow nasyid je kan. Rock pun boleh. Apa kau memang? Itu sebenarnya kadang-kadang benda ni sebenarnya dipengaruhi oleh persepsi komuniti itu sendiri. Kadang-kadang apa yang dianuti oleh komuniti kadang-kadang mempengaruhi individu dia untuk menentukan sikap. Misalnya rock dipandang sebagai yang paling dajal lah, kan? Dengan seluar ketat, dengan rambut panjangnya, lepas tu dengan dikaitkan dengan penagihan dadahnya. Jadi perkara-perkara itu akhirnya dipersepsikan. Umum masyarakat kata, wah, kalau jadi budak rock memang mesti sokok, mesti minum arak. Jadi itu yang dikotakkan, dijadikan pandangan mainstream. Akhirnya mereka rasakan bila mereka dah jadi baik, dah kemudian dah ini tinggalkan itu semua, dia rasa ini sebenarnya kesan daripada muzik. Itu memang terjadi. Itu sebab tu kita, tujuan saya sendiri saya nak membentuk satu persepsi baru terhadap apa-apa jenis muzik pun. Sebab muzik universal. Dia boleh masuk elemen buruk, dia juga boleh masuk elemen elok. Macam pisau lah. Ya, Tengok pisau. sampai pegang. Kalau contohnya ada berlaku kes pembunuhan, adakah kerana dalam kes tu ada penggunaan pisau? Lalu penguatkuasa meletakkan satu undang-undang bahawa pisau diharamkan. Lalu bagaimana suri rumah untuk memotong sayur? Jadi yang kita nak ajarkan adalah tentang bagaimana menggunakan pisau dengan cara yang betul, bukan mengharamkan pisau. Kan? Misal juga persoalan dulu timbul debate di Kelantan, soalan wayang kulit ataupun dikir barat. Saya tak nafikan dikir barat awal-awal dulu semua mencarut. Semua orang tahu yang tu kan. Tetapi bagaimana dikir barat tu kemudian dijadikan sampai orang kata dapat dikir motivasi misalnya. Kan? Soalan wayang kulit. Ya. Jadi macam mana kita ini sikap kita terhadap budaya. Ada yang lebih besar daripada soalan ini. Macam mana kita memahami budaya setempat. Bagaimana kita engage dan memanfaatkan budaya popular itu untuk kebaikan masyarakat atau kebaikan bersama. Sebab kita takkan dapat elakkan daripada perkembangan budaya popular. Okey, dulu dikatakan budaya popular adalah budaya rock, music rock. Kemudian beralih. Kan? Jadi macam mana kita nak memanfaatkan medium-medium semasa itu sebagai untuk kita memanfaatkan untuk kebaikan bersama. Okay. Right. Sila Ustaz. Saya nak respon sikit Saya punya statement dan juga dengan statement lah berkenaan dengan satu mainstreamnya idea suatu bentuk kesenian dan juga kenapa tidak banyak elemen seni yang dilihat sebagai atribut ketuhanan. Satu kalau saya rasa kita relate balik kepada kita punya budaya sendiri yang Tuhan sebagai representasi metafizikal itu tak memang terlalu mendalam dalam kita punya budaya. Sampai saya rasa dan mungkin kita faham daripada awal kebudayaan dari kita dan Melayu lagi tak pernah pun sampai kita faham yang dia berbentuk anti ketuhanan. Walaupun sebelum Islam sekalipun dia tetap melalui ketuhanan dengan cara yang berbeza. Okay. Cuma sekarang saya rasa masih belum kuat lagi sama ada perkongsian idea yang berbentuk pada anti ketuhanan yang nak menyebabkan sampai ke tahap sebab seni itu satu bentuk ekspresi. Satu ekspresi. Jadi tidak sampai satu tahap lagi yang boleh nak kira cukup serius untuk manusia dan masyarakat atau individu sekalipun rasa ada kepentingan untuk mengekspreskan satu bentuk perasaan yang berbentuk anti ketuhanan. Ben Ustaz. Lebih satu revolusi seni lah. Cuma apa yang saya rasa menarik bila nak masukkan balik dengan soalan rock kan. Sebab ni daripada saya punya pandangan, mungkin saya silap. Saya rasa rock ni satu bentuk genre music yang bukan berasal daripada tanah kita, tapi dia berasal daripada luar, daripada barat lah, daripada pandangan lain. Tapi macam mana kita dapat mengadaptasi
genre muzik, bentuk muzik dia, tapi pada masa yang sama kita tidak mengambil permaknaan. Sebab saya rasa di barat bila dia telah mengalami satu bentuk proses pensekuleran yang melampaui sekadar sistem politik, malah terhadap pensekuleran jiwa dan juga pemikiran. Dan saya rasa dia dah banyak keluar elemen-elemen kesenian yang berbentuk etistik lah. Tapi kita dekat sini, kita tak ter-affected ataupun kita tidak ambil bahagian yang mana kita ambil dia punya metodologi ataupun dia punya cara media untuk berekspresi saja. Jadi itu saya rasa macam satu benda yang menarik. Kenapa pula? Dia kata tak masuk ataupun tidak sampai sekurang-kurang kita tahap mainstream lah. Saya tak pasti mungkin masa beberapa tahun lepas, 5-6 tahun lepas, kita kat Malaysia pun ada fenomena black metal. Saya pun tidak mendalam lah memahami black metal ni. Tapi memang apa yang keluar dekat harian Metro ke atau apa ini, semua kata ini semua anti ketuhanan lah. Saya tak tahu, saya tak pasti detail tentang isu tu kan. Sebab adakah berbentuk anti ketuhanan tu, anti ketuhanan dari segi cara kita memahami Tuhan, ataupun orang Melayu Muslim Tuhan, ataupun bentuk anti ketuhanan yang berbeza. Cuma satu lagi soalan saya nak tanya kepada Rosli. Okey, jadi kita nak perbandingkan antara metod muzik, metod muzik yang kita nak sebutkan sebagai keagamaan atau ketuhanan. Daripada saya punya pemerhatian, elemen ketuhanan ni lebih mendalam, lebih detail bila dimasukkan dalam lagu-lagu bentuk rock kalau berbandingkan dengan nasyid. Okey, saya punya pandangan ialah tujuan kumpulan nasyid berseni atau berkarya atau buat lagu pada awal lagi bukan dia nak menceritakan pengalaman ketuhanan. Tujuan dia sendiri mula-mula adalah dakwah. Mungkin dia sebab grup nasyid pun datang daripada organisasi Muslim dakwah kan. Jadi dia punya lagu-lagu yang dia keluarkan, nasihat sendiri dia buat keluarkan tu lebih kepada betul lah. Lagu-lagu awal pun 1000 tahun sembahyang apa semua kan, tak diterima. Banyak elemen-elemen dakwah. Berbanding pada lagu-lagu rock, dia tak nak cerita pasal dakwah. Lagu-lagu rock satu ekspresi seni, dia tak menceritakan pengalaman dia sendiri. Orang tu nak ikut ke, kau tak nak ikut ke, dia tak kisah. Kau faham ke, kau tak faham tu, ikut suka tigau. Kan? Kenapa benda ni berlaku? Kenapa nasyid ada cara yang berbeza? Saya rasa ada sedikit lagu-lagu yang berbentuk keagamaan nasyid ni, ada kita boleh gali elemen ketuhanan yang dalam. Terbalik pula dengan lagu rock, kalau elemen lagu-lagu keagamaan ni sangat sedikit lah kalau kita nak katakan bercorak dakwah, tapi lebih banyak yang bercorak kerohanian. Kenapa macam tu? Mungkin sifat apa ni, rasa ini yang saya sendiri secara peribadi misalnya, saya pernah minati rock. Dan rock ni bila macam sekadar ini dipersepsikan sebagai satu genre yang sangat bodoh, kita sebagai peminat rock ni rasa macam kurang selamat iman kita. Iman kita selalu akan dipertanyakan. Kedalaman perasaan kita tentang ketuhanan itu akan selalu dipersoalkan. Sebab tu mungkin itu juga satu bentuk tak tahu teori ini benar atau tidak, satu bentuk pemujukan dalam diri sendiri, memujuk diri sendiri untuk merasakan tak, biarlah orang nak kata apa pun. Sebab tu tadi dalam bawah petikan lirik tadi ada semacam bentuk diri mereka, ya walaupun kita nampak ungkapan dia kata biar hina di dunia, itu sebenarnya satu penterjemahan bawah sedar yang diungkapkan menunjukkan bahawa mereka terasing daripada mainstream. Lalu bagaimana mereka nak rasa solidariti, rasa bersama? Inilah muzik sebagai satu macam bentuk untuk menyatukan keterasingan itu. Jadi sebab tu dia lebih ketara ungkapan pengalaman kerohanian itu lebih ketara dalam muzik rock berbanding muzik nasyid. Nasyid diterima baik. Sebut nasyid, oh mestilah baik, takkan nasyid ada gilik-gilik. Jadi dia tidak akan mengungkapkan pengalaman-pengalaman ketuhanan yang tinggi, yang saya rasa kompleks seperti lagu rock.
Sebab dia diterima baik dalam masyarakat. Masyarakat akan beli album, akan mendengar lagu dan akan disiarkan di radio. Tidak ada masalah. Malah ada market bagi mereka. Jadi tak perlu bersusah payah, tak perlu memerlukan ketajaman rasa, ketajaman hati untuk menghasilkan karya yang baik. Dan kita tengok juga dalam konteks itu sebenarnya perkembangan sastra Melayu, puisi juga begitu dikatakan sangat baik begitu. Dan macam mana ketika itu ada dalam perkembangan dunia sastra ini, sebab kita jangan tengok music rock ataupun music rock ni dalam konteks itu saja. Dia ada faktor-faktor yang melatar atau mempengaruhi dia. Misalnya perkembangan sastra, ketika saya ingat saya misalnya ketika itu ada perkembangan untuk memasyarakatkan sastra. Macam mana sastra ni dijual dalam bentuk package lain. Macam mana puisi ni dijual ataupun dihidangkan kepada masyarakat dalam bentuk bukan deklamasi puisi sahaja. Itu polemik sastra 90 sekitar 90-an lah. Bagaimana? Jadi akhirnya kita tengok kebanyakan ada sebahagian penulis ni juga sebenarnya orang sastra. Orang sastra. Dia tidak hairan, dia satu proses juga, mungkin satu proses untuk memasarkan sastra tu. Memberikan satu bentuk baru kepada bukan hanya deklamasi puisi, tetapi dalam bentuk lagu. Kemudian kebetulan ketika itu ada genre yang popular, ini rock. Jadi gunakan medium rock sebagai medium popular untuk memasarkan sastra. Saya tambah sikit saja. Sila. Boleh. Kaitan dengan berkaitan bernasib dengan rock juga, saya rasa satu benda yang juga menarik. Kenapa sebenarnya rock dia mampu untuk pergi lebih jauh mana dengan nasyid, atau kita kata nasyid belum pergi cukup jauh lagi. Satu sebab mungkin rock tu sendiri, dia cara irama dia ataupun macam mana cara pembuatan muzik dia tu, dia mempunyai cara yang lebih kuat untuk menyentuh hati manusia. Kadang-kadang dia boleh jadi marah, kadang-kadang dia boleh jadi mendayu, kadang-kadang dia boleh jadi pelbagai lah perasaan. Ya, pelbagai. Sebabnya dia terbuka dan tidak tiada limitasi. Sedangkan nasyid, satu mungkin kalau kita nak sebut sebagai permasalahan, nasyid akan sentiasa dikokongi dengan adab etika agama. Saya rasa ini pun satu perkembangan baru yang nasyid yang kita kata contemporary, yang boleh tak nak guna gitar, boleh tak nak guna alat muzik lain. Sebelum dia nasyid hanya statik. Dia punya macam mana dia nak menggunakan, macam mana dia nak express. Jadi dia sangat terkongkong. Dia terkongkong untuk dia nak pergi lebih jauh. Jadi ini satu masalah untuk nasyid untuk pergi lebih jauh. Sehingga kan apa yang kita boleh tengok, banyak lagu-lagu nasyid yang untuk nak mendapatkan hasil-hasil yang kaya dengan karya-karya ketuhanan, dia terpaksa ambil daripada lagu-lagu rock, jadi adaptasi masuk dalam nasyid. Boleh tak sama-sama bagi contoh, ada ke tidak lagu nasyid yang kemudian diadaptasi dalam bentuk rock? Ada bagi contoh lah. Jadi sebagai contoh untuk rock tu per nasyid contohnya macam Ya. lagu tu dibawa daripada rock pergi ke nasyid. Namun status tak. Ini ketatusan nasyid dah. Dan juga lagi lagu Epic Jadi. Okey, Itu pun sama juga, dibawa kemudian oleh Hadar Ali. Walaupun bila saya dengar yang sorry Hadar Ali siapa? Hadar Ali. Okey, dia rock sekali lagi. Malaysia yang kami dengan tak. Yang yang cuma saya agak kecewa bila terma yang kalau dalam lagu Epic tu yang menggunakan bila Tuhan mulai bosan. Ya, betul bosan. Bila dilarikan, bila dia tukarkan dalam bentuk nasyid jadi bila Tuhan sudah murka atau akhirlah. Jadi dekat situ dia ada mungkin tengok okey ada yang mungkin tidak sesuai dengan etika nasyid dari segi bahasa ni, kita tukarlah. Sebenarnya itu menunjukkan ketidaktajaman perasaan. Sebab bila Epic ada dalam lagu tadi, Tuhan sudah murka, kita yang dengar kita akan faham. Kita mungkin tak dapat menterjemahkan secara nyata kan, tapi kita faham Tuhan murka. Tuhan tu sudah bosan kan? Kalau manusia bosan kan macam tu. Kalau Tuhan bosan macam tu. Jadi macam mana nak gambarkan? Jadi gambaran yang diberikan tadi Tuhan mulai bosan tadi
sebenarnya besar dah impak dia. Bagi Taman sastra. bagi orang yang menghadap sastra atau seni halus, dia akan rasa sedemuk rasa. Macam mana? Kita lihat. Okey, right. Lain, sila. Akal. Saya nak tanya pasal pada pandangan saya kan, rock ni dia timbul macam akibat daripada counter culture pada seorang company yang dia nak fight for community ni kan. So tapi macam Malaysia ni, kalau macam kata rock Malaysia ni, dia tak ada menggerakkan tau. Macam katakan dekat masa perang Vietnam tu, dengan Beatles, dengan Pink Floyd, dengan pernah menggerakkan satu untuk apa? Meruntuhkan sistem-sistem yang merosakkan dia. So tapi because of dengan cita-cita ketuhanan yang dibawa oleh rock Malaysia ni, dia tak ada apa-apa efek. Macam nasyid pun tak ada apa efek pun, tak ada, still macam tu lah, macam dia jadi candu lah. Oh ya, ya. So Aku rasa masyarakat Malaysia ni dia frust dia tinggi kan. Bapa sangat frust lah buat lagu nak hilangkan dia punya frust kot. adakah sebab yang baik pada saya cakap tadi pasal segala yang baik itu datang dari Tuhan? Adakah sebab mencari Tuhan sebenarnya konteks Tuhan dicari duit? Tak, aku lebih setuju macam yang Esat sebut tadi. Kita lantar agama kita terlalu kuat. Walaupun dulu tidak Islam, tapi lantar agama kita lah Buddha dan Hindu kan. Masih lagi berlantarkan agama kan. Jadi dia tak boleh lari tau daripada lantar itu. Jadi aku rasa mungkin faktor tu kot yang tak ada. Tapi aku rasa sebenarnya faktor perubahan tu berlaku. Macam contoh hip hop. Hip hop kan dia sifat dia adalah melawan kan. Dia menceritakan macam mana orang type punya projek kan. Dia pergi lawan oleh hip hop. Orang dah masuk kat tanah Melayu. Dah masuk tanah Melayu pun dia pergi ketuhanan juga. Malik dia lagu kan. Malik. Dia sebenarnya rock ni ada beberapa diri. Yalah, sebab kita cakap tentang lagu ketuhanan. Memang kalau dengar, saya antara peminat rock awal 80-an. Kalau dengar album-album juara apa? Juara-juara rock 80-an ni, saya tengok ada beberapa kumpulan macam Lipat Bara, ada macam Audisi, kumpulan Singapura kan. Lirik-lirik dia memang ada, sebenarnya ada berbau berontakan, ada juga berbau protes. Tetapi oleh kerana lagu tu lagu yang laju banyak metal, jadi orang tak perasan benda tu. Lepas tu bila 90-an bila ada trash apa semua kan, ada trash dengan FTG apa semua, orang tak perasan. Kita tengok mungkin yang kita perasan ekspedisi kan. Tapi ada lagu-lagu cuma tak dia lah. Ini sebenarnya langkah awal untuk kita melihat balik, sebab ini sebenarnya satu bentuk budaya persuratan yang wujud dalam masyarakat. Dan dari lagu, muzik, seni, kita akan dapat memahami apa sebenarnya yang sedang bergolak dalam masyarakat. Apa yang sebenarnya maksudnya dizahirkan oleh masyarakat melalui seni tadi. Jadi kita akan tahu perkembangan masyarakat tadi. Itu kepentingan menganalisa lagu. Macam juga kita menganalisa perkembangan puisi dalam sesuatu tempoh. Kita akan tahu apa sebenarnya. Katakanlah orang analisa tulisan-tulisan puisi Ghazali dalam depan buku kan. Orang akan tahu apa pergolakan zaman itu, tempoh itu. Jadi kepentingan dia mungkin ini langkah awal untuk mana-mana kawan-kawan lain boleh menganalisa apa saja teks puisi dalam bentuk tempoh-tempoh tertentu ataupun lagu-lagu tertentu, untuk kita melihat, untuk kita memahami latar masyarakat dan apa sebenarnya bergolak di tengah masyarakat. Okay, alright. Dan yang akhir tadi yang menarik tadi tentang muzik nasyid tadi, betul. Saya tak nafikanlah, memang betul macam nasyid tadi ada kopi left. Dia ada kopi left lah, lagu-lagu rock. Itu menunjukkan bahawa sebenarnya mereka tak ada penggarapan daripada diri mereka sendiri. Mereka terpaksa, seolah-olah nasyid tidak menghasilkan masterpiece, tak menghasilkan karya agung. Sebenarnya macam lagu-lagu nasyid itu satu bentuk masterpiece, karya agung yang dihasilkan oleh sebahagian manusia. Lagi akbar muzik lagi tu kan.
Okey, right. Lain, sila. Tarik. Tapi akan kontroversi lah bila anda kritik nasyid tu. Nanti ada orang potong dia buat video. Aku rasa nasyid ni problem dia terikat dengan ulama punya statement tu. Halal haram kan. Kordobi kata halal, pakai buat lagu. Kalau Kordobi tak kata apa tak Nasyid buat. tak ada muzik kan. Zaman Arkam dulu nasyid tak ada muzik. Ada apa? Macam lagu Raihan, macam lagu sesungguhnya kan. Because tu ada elemen ketuhanan di dalam. Maknanya, jadi kalau saya cakap lagu sesungguhnya kan, lagu pertama Raihan, tak ada perkataan nama Allah sekali pun. Betul? Tapi dia punya elemen ketuhanan tu dalam. Kan? Kalau tak bandingkan dengan lagu Raihan yang lebih famous, apa yang Asyhadu Allah kan? Lagi clear lah. Memang kan? Walaupun dia kaya dengan ayat-ayat. Tapi aku rasa orang tak jadi masalah sebab nyanyi tu Raihan. Dan Raihan tu lihat sebagai nasyid tau. Tapi kalau yang nyanyi lagu sesungguhnya tu adalah nasyid, mungkin ini cerita ni. Aku rasa tu kot persepsi dia. Ini selling point. Raihan mampu untuk menghasilkan satu karya ketuhanan yang sebenarnya daripada saya punya pendengaran ni baik tak kan? Menggunakan alat-alat muzik yang sangat tradisional. Aku perlu alat-alat moden, hanya cukup dengan karya. Pernah dengar tak tentang Al-Farabi Band? Itu satu eksperimental yang sangat menarik sebenarnya. Farabi Band ni kan? Itu satu eksperimental yang sangat menarik. Tapi, yelah, saya tak tahu apa akhir kisah Al-Farabi Band. Mungkin siapa-siapa boleh kongsikan. Itu satu eksperimental dan kita perlukan eksperimental sebab gini tau. Nasyid akan dinilai sebagai Arabisasi. Itu juga satu masalah. Itu juga kan. Saya tak tahulah, mungkin rock tak ada pula orang sebut pembaratan, mungkin ada lah kan. Tapi itu mungkin antara persepsi yang muncul. Tak ada. Ada kemampuan untuk nasyid pergi ke lagu cinta yang mungkin hebat juga. Hebat lagu cinta. Hebat. Hebat juga kan. Inti dia mampu untuk masukkan dengan lagu-lagu cinta yang hebat. Tapi tidak pada lagu ketuhanan. Kurang agak kurang sikit. Respon dia terhadap permintaan masyarakat. Ataupun yang menarik dia respon terhadap permintaan Islamik. Islamis mahukan perasaan cinta yang manusiawi ni, tapi Islamis tak semestinya mahukan perasaan cinta ketuhanan yang tinggi. Tapi isu ni Islamis ni ada semangat ketuhanan ke? Itu soalan aku kan. Yang tu aku petikkan lama. Aku sebenarnya aku ada problem pada aku. Bila kenapa ada lagu Islamik? Kenapa mesti ada bank Islam? Aku rasa problem tau. Aku tak pernah dengar Nabi kata hazan nasyidun Islami ke, tak ada tau. Bank Islam kan. Rasa semua poyo-poyo orang akhir zaman ni. Masalah. Okey, right, Rosli. Komen. Tak ada komen. Okey, right. Sila. Pasal tadi aku melihat bahawa sebenarnya bila kita diberatkan dengan latar agama, sebenarnya negara-negara timur, negara-negara mundur, negara-negara yang berharap pada pergantungan lebih kuat. Padahal negara-negara maju lagu rock mereka tidak tentang Tuhan. Yang cerita tentang Tuhan ni lagu-lagu rock di dunia mundur. Jadi dia perlu bergayut pada kuasa yang lebih besar. Jadi dia masalah bila dengar itu bukan anti ketuhanan, itu kritik Tuhan, bukan mana anti Tuhan. Kritik Tuhan mengkritik terhadap tindakan-tindakan yang berlaku. Jadi kalau kenikmatan kamu bersyukur, kenapa bila berlaku penderitaan kamu tidak boleh kufur? Jadi aku menggunakan logik Islam lah. Jadi aku rasa ini masalah dunia-dunia yang mundur, miskin dan tak bermaya. Semua dunia timur masalah lah ni. Tapi kalau barat, penemuan-penemuan material mereka, sains yang mereka ada menyebabkan mereka tidak buat lagu memuja roh-roh itu, roh-roh ini. Jadi dia terus, okey, rock apa kerja dia? Jadi macam yang Arya cakap tadi, jadi buat rock buat kerja. Jadi kalau dia bukan, aku tak setuju lah bila orang cakap hip hop tadi melawan. Genre muzik neutral. Tidak ada dia seperti kain, dia neutral. Sama ada siapa yang mencorakkan. Kalau Eminem mencorakkan, dia akan jadi apa? Kalau Soldier of Allah mencorakkan, dia akan jadi apa? Tapi jadi dalam bahasa lain sebenarnya di dunia-dunia yang lebih maju, mereka tak perlu bergayut pada kuasa lebih besar. Jadi kritikan mereka pergi satu bila Len yang tulis, bila buat lagu, dia terus cakap bahawa kita mungkin lebih baik, kita tidak ada syurga, tidak ada neraka, tidak ada itu, tidak ada ini. Jadi yang cakap tentang Tuhan, ini rock di dunia miskin, dunia mundur, dunia yang tak ada apa-apa. Okey, baik. Menarik teori itu. Tetapi teori itu boleh dikukuhkan
diperlukan dengan beberapa pembuktian. Misalnya, kita kena menganalisa perkembangan lagu rock ataupun sekitar, katakanlah kita pilih satu buah negara. Kita tengok adakah tak ada manusia-manusia dalam negara itu mengekspresikan pengalaman-pengalaman ketuhanan. Kalau kita berteorikan bahawa modernisasi akan menghapus perkara itu, ataupun pengalaman ketuhanan hanya diungkapkan dalam masyarakat yang miskin, itu kita kena buktikan dahulu perkara itu. Okey. Aku respon sikit tuan. Baik, kalau kata dalam negara maju yang lain tak ada bincang pasal isu ketuhanan. Baik, contoh aku ambil Metallica. Metallica dia ada bincang pasal satu lagu tentang Fir'aun dengan Musa, tapi dia tak mention bernama Musa. Okay, ada satu. Kemudian ni kalau kita lagu satu band Stratovarius, ada satu lagu ni tentang Destiny. Kemudian kita dengar juga lagu Nightwish. Walaupun kita kata mungkin kalau yang orang-orang Islam kata ini Kristian punya lagu ni kan. Okay. Tapi at least ada benda tu. Jadi sebenarnya di negara luar seperti Nightwish, Stratovarius, Led Zeppelin, banyak kalau kita bincang pasal macam-macam lah kan. Dia unsur tu ada. Nak kata tak ada langsung tu, Tapi aku rasa tak mainstream. Dia ada tapi tak mainstream. Dia apa nama dalam dia cakap ada di satu, mana boleh menggambarkan yang banyak jadi ada, tapi dia bukan unsur. Dan lagi satu, apa yang Led Zeppelin ke Metallica tersebut ketuhanan dalam bentuk pemujian atau apa? Sebab Tuhan ni tak, dia satu bentuk apa ni, bentuk pemujian ke, bentuk ada dan tinggalkan ke apa? Faham tak? So dia macam, yalah kalau, sebab bila sebut pasal Moses dan Fir'aun, bagi cerita Fir'aun dengan Moses bukan cerita tentang ketuhanan, itu cerita perlawanan. Cerita sejarah lah. Cerita-cerita yang tertindas, oppressor dan oppressor. Jadi perlawanan, tak rasa itulah ketuhanan. Maksud kau cuma meletakkan apabila ketuhanan itu adalah yang memuji-muji Tuhan. Jadi yang itu yang aku mengkritik tu sebab tak pasti secara langsung secara langsung kau meletakkan satu benda. So, dalam masalah dalam poin aku maksud dia kedahua dia cakap dalam ketuhanan itu apa konsepnya? Apa takrifan dia? Itu punya itu fokus utama. Definisi lah kira-kira. Okay. Saya tak tahu sebab ini persoalan definisi lagu ketuhanan tadi kan. Sebenarnya saya tak tahu, saya rasa adakah saya orang gila yang bercakap tentang lagu-lagu ketuhanan atau konsep lagu ketuhanan dalam lagu rock. Sebab itu hanya angan-angan saya sejak zaman sekolah lagi, ketika mendengar lagu dan merasakan ada unsur. Memang tidak, saya tak pernah menemukan satu tulisan ataupun thesis PhD ke ataupun apa-apa tulisan yang memberikan satu konsep lagu ketuhanan dalam unsur ketuhanan dalam lagu. Sebab okeylah kalau kita cakap tentang konsep sastra Islam, itu ya ada perumusan, ada definisi. Tapi ini macam tak ada definisi, ya betul. Memang tak ada definisi dan perkara ini bagi saya terbuka kepada polemik, debate. Macam mana kita nak define lagu ketuhanan tadi? Apa konsep lagu ketuhanan? Apa ciri yang menjadikan dia ciri lagu ketuhanan? Itu kita kena define. Apa pentingnya lagu ketuhanan? Itu pula soalan lain yang kita kena bincangkan. Ini mungkin idea baru lah. Okey, right. Kita ada 10 minit lagi, sila. Takkan sebut 10 minit semua tak nak angkat tangan kot. Okey, right. Okey, Syed. Adakah mainstream ni dia suka benda yang mudah dihadam lah, easy listening. Contoh kadang macam Awan Nano. Okey. Kadang orang tak peduli pun lirik. Dia tanya member, kau faham tak lirik ni apa? Tak faham. Apa pasal kau suka lagu? Aku rasa sebab tu kot. Macam contoh lagu ketuhanan kan. Aku tak dah fikir tau apa kandungan dalam lagu tu kecuali apa yang Rosli cerita. Tapi kita layan lama dah kan. Dia sebenarnya orang mana nak fikir. Orang syok sebab lagu tu lah. Bestnya dengar muzik. Dia macam ni lah. Kalau kita tak pergi ceramah Azhar terus, agak-agak kita jadi ganjil. Maknanya manusia suka mengasosiasikan diri dengan sesuatu yang popular. Lalu kalau seorang dia tanya, tahu tak lagu Awan Nano? Ya, aku tahu. Padahal tak pernah dengar pun. Kan? Jadi rasa tidak terpencil. Jadi saya rasa memang kecenderungan untuk pergi ke arah populariti itu wujud dan kemudian kesan buruk populariti akhirnya akan on surface sahaja. Jadi Awan Nano yang dihajatkan oleh penulisnya mengungkapkan pengalaman-pengalamannya sendiri tak dapat difahami, tak dapat dijejak oleh pendengar. Dan itu juga terjadi
dimangsakan kepada lagu rock. Persepsi mengatakan bahawa lagu rock adalah lagu yang bla 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 bla, rock gini. Ada pengungkapan dalam lagu rock yang mungkin ada orang kata penyanyi dia pun tak tahu. Kan, entah penyanyi dia pun tak tahu apa yang lirik bagi, ataupun penjual kaset lagi tak tahu, ataupun pendengar dia mungkin dengar sekali lalu radio pasar. Lepas tu dah, saya sendiri pun hakikatnya masa awal dengar beberapa lagu ini, misalnya atau kumpulan skala tadi, ataupun lagu dalam surah jelas dia sebut Sufi. Yes, itu jelas. Tapi ada yang tak jelas. Kita tak sambil lalu kita tak. Tapi bila kita saja bori-bori nyanyi-nyanyi, kan, lalak dalam bilik air saja kan, tu kan. Karaoke jamban. Karaoke jamban kan. Sedap istilah dia. Jadi baru kita sedar bahawa ada makna sebenarnya. Ada makna yang sebenarnya kita perlu gali. Dan itulah memerlukan kehalusan diri seseorang. Lalu akan berbeza-bezalah orang untuk menilai karya itu bagaimana. Lalu kesan dia, interpretasi akan pelbagai. Ada orang memahami macam ni, ada orang memahami macam ni. Ada orang anggap lagu Awan Anu lagu biasa je, apa masalah? Tengok awan, kira je. Tapi ada orang yang mungkin mendekati penulis liriknya macam Wan G, mendapat input awal tentang latar pengkaryaan, proses pengkaryaan Awan Anu. Dia faham, Awan Anu begini maksudnya, Awan Anu begini. Itulah kata, maknanya sifat karya tu dia ada terbuka dan tertutup. Itu konsep dia. Maknanya ada hal-hal yang memang pengarang atau penulis tu akan menyembunyikan seni-seni dia, terpulang kepada orang yang mendengar atau orang yang menghadap. Dan ada sebahagian lagi karya dia akan dibuka kepada interpretasi. Itu dalam sastra lah, dalam bidang disiplin. Okay, right. Last. Ada? Last. Okay, sila. Nama saya Din lah. Saya baru ada nama Syah TV UK ni kan. So, welcome to Syah TV Group. So, guru kan tak bagi kita punya akun YouTube kan. So, itu Tuhan, dia sebenarnya sebabkan sebenarnya kita berkisar pada rock 90-an. Based on tajuk lah. So, saya based on tajuk 90-an, which is kita rasa mungkin early 90-an ataupun middle of 90-an. Tapi when we are talking about rock, kalau kita cakap pasal 90-an ni, saya boleh kategorikan dia sebagai rock kapak lah. Dan bila kita lihat pada rock yang sebelum tu, which is rock and roll, yang mana muzik tu sendiri rebel. Bab kata, menjawab pada persoalan band lagi tadi, mungkin dia merasakan Melayu ni, bila kita tengok Dharma Sutra, bila kita tengok Okey, bila kita tengok Labanjan. Tapi kita lupa pada band-band sebelum tu, mungkin May, Rockers daripada Singapura, mungkin Surge. Pada awal kemunculan Surge, Wings, Left Handed, May, semua muzik dia muzik-muzik rebel. Dalam masa yang sama, mungkin dalam lagu tu ada pengharapan, ada questioning Tuhan, questioning musibah. Contoh Sweet Charity, musibah. Ataupun lagu 10.59 pagi, Ribut 10.59 pagi. Dalam masa yang sama, dalam lagu SYJ, kita pasal anak liar, cerita pada zaman itu. Dalam masa yang sama juga, mungkin lagu-lagu yang berbentuk penindasan negara lain, Romania contohnya, Wings. Ataupun lagu-lagu daripada bulan Bloodshed, Samarkand. This is something yang related to that zaman. Apa yang berlaku dan penindasan kat negara lain juga diterjemahkan dalam lagu-lagu Melayu, rock. Jadi bila kita cakap pasal lagu rock, bila mendayu, adakah yang disalahkan ialah iramanya atau laras bahasa? Kalau kita cakap pasal laras bahasa, kita tengah mempersoalkan satu jenis bahasa. Macam kita mempersoalkan bahasa Cina. Macam mana boleh mempersoalkan bahasa? Tapi kalau dari segi lagu, bagi saya sendiri, betul, nasyid memang tak beri apa-apa impak. Tapi mungkin kita tak pernah mengeksperimentasi. Bahkan terus kita ni, mungkin melakukan nasib ataupun arwah roh dulu, ataupun Bob Hoffman, ataupun Dennis Kevin pernah mengeksperimenkan satu masterpiece music dan diberi kepada Raihan, Rabani dan geng-geng lain. Mungkin kita tak tahu. Tapi di Malaysia ni memang kita lebih kepada something yang betul-betul zahir, iaitu artis yang berdiri di depan kita, bukan orang penulis lirik tadi. Jadi kita pun betul something benda yang zahir lah. Sebab tu yang menang juara lagu ialah mungkin orang yang handsome ataupun pemain gitar dia betul-betul boleh goreng. Bukan dalam siapa penulis lirik yang lebih dalam. Macam contoh satu lagu yang mungkin semua orang jarang dengar, lagu Wings. Tajuk lagu dia Ranjang Mawar. Ini 90-an sebab dia dalam album Mr. Barbari. Yang mana penyanyinya bukan Awi. Penyanyinya bukan Awi. Pada waktu tu penyanyinya ialah
Mel. Yang sekarang dia dah jadi Ustaz Mel. Ya. Ustaz Mel, orang panggil Ustaz Mel. Saya pun tak tahu dia dah Ustaz ke belum. Tapi dia dah jadi Mel. Sebab Wings ada Mel, ada Mus dan juga ada Wings. Tapi kekuatan Wings kita tengok pada Awi. Jadi lagu Ranjang Mawar satu lagu yang sangat deep dan sangat true dari segi ketuhanan. Menceritakan betapa romantisnya dia dengan Tuhan. Macam mana kalau aku tak mampu tidur, tak bernoktah, tak bertepi. Laras bahasa tak boleh disalahkan. Sebab ini adalah bahasa kita. Kalau kita nak cuba bahasa Thailand, tak tahu lah. Tapi laras bahasa tak boleh disalahkan. Ini lebih kepada seni. Tapi lagu ni agak slow dan mendayu. Dan penyanyi ni pula Mel. Jadi lagu tu kurang top. Mungkin kalau letak pada Awi, mungkin lagu tu lebih lagu Iris, lagu Awi-Awi yang lain yang lebih mendayu-dayu, cerita pasal perempuan, cerita pasal apa semua. Lebih dapat tempat. Sebab kita hanya melihat pada penyanyi lah. Itu ada pandangan saya. Tapi tadi pula mungkin eksperimentasi kurang pada terima nasyid tadi. Tapi sorry lah, nasyid guys, anak hantar saya memang susah. Masuk bro. Nasyid tak masuk. Maknanya lagu ada juga yang mengajak. Contoh pula syed lagu seruan. Cerita pasal azan. Gigi menggigil aku mendengar suara. Satu lagu seruan. So maknanya lagu rock 80-an sebab kita berkisar 90-an. Jadi Dharma Sutra, Spring, UK. Dan juga sebenarnya yang berani ialah penulis-penulis lirik era 90-an. Contohnya Sari Amri. JSKP memang itu dah ke belakang. Ataupun mungkin waktu itu ialah transisi daripada Mahil kepada penyanyi lain. Itu juga adalah satu masalah politik dalaman syarikat rakaman muzik. Itu kita tak tahu. Tapi hilangnya orang-orang macam JSKP, hilangnya orang-orang macam M. Nasir, hilangnya orang sebelum tu. Dan muncul orang-orang baru macam Sari Amri, LY Bayuri. Dan cuba mengeksperimenkan, apa kata kita buat satu lagu pertahanan tapi muzik dia agak slow. Yang mana gitar ni tak perlu goreng banyak sangat, drum dia tak payah roll gila-gila. So kita, tapi rock kabah ialah satu bentuk yang saya rasa sangat teruk dekat Malaysia sebab tak ada rock macam ni dekat negara luar. Ataupun mungkin ada tapi notasinya agak berbeza. Sebab saya agak mengkaji muzik timur yang mana notasi rock kabah tu agak sama. Notasinya agak minor, melodik, harmonik. Notasi dia. Tapi berbanding rock and roll yang mungkin saya rasa adaptasi Sweet Charity, mungkin adaptasi daripada Deep Purple ataupun daripada Pink Floyd ataupun band-band lain yang tak true. Tapi rock kapak agak true. Tapi itulah Pak Letterman dia tak suka benda yang Melayu mungkin. Mungkin benda Melayu nampak macam, sedangkan mungkin persoalan sebenarnya persoalan ataupun kritikan dia terhadap masalah ataupun macam contoh pelayaran Mus, Mei, lagu Mei, berilah peluang kepada diriku. Kalau lagu tu dibuat oleh Sari Amri dan muzik alunannya dibuat oleh LY Bayuri mungkin akan lembut. Tapi bila dia buat dalam bentuk Mei pada zaman 80-an, berilah peluang kepada diriku dalam bentuk Eric Bell, tolonglah bagi aku peluang meneruskan pelayaran ini. Okey, betul. Ya, betul. Tulis Facebook pun kadang-kadang kita cakap sini biasa je, tapi ayah tu dalam Facebook macam saya gaduh lah. Kan dia punya. Okey, televisi. Memang nak tanya, adakah latar ketika lirik itu dibuat? Adakah lagu lambangkan tarikat di Malaysia sebelum diharamkan dan bagaimana? Tak, itu saya nampak tu saya kata tadi sebut istilah urban sufism tadi. Ada formalitas sifat formal tarikat sudah mengecil. Fungsi syekh, fungsi itu sudah tidak terpakai sangat. Mungkin saya tahu ada juga saya dengar cerita-cerita misalnya Ainul Jamal ada juga ikut tarikat, tapi mungkin dia tidak ikut tarikat yang besar. Ada syekh tak. Lepas tu pengalaman kerohanan ini juga tidak semestinya mesti seseorang itu masuk kepada tarikat kemudian baru dia boleh menterjemahkan. Tak. Dia sebenarnya benda tu bagi saya pragmatik. Tidak semestinya orang masuk tarikat pun tak dapat menghasilkan seni ataupun yang baik. Tidak. Jadi orang tak masuk pun lebih baik tak masuk kemudian menghasilkan pengalaman-pengalaman diterjemahkan dalam lagu. Jadi satu karya atau budaya kesuratan masyarakat itu lebih baik. Jadi bagi saya nampak perkembangan tarikat dalam sekitar 90-an tidak ada berkaitan pun dengan perkembangan lagu rock. Mungkin kita kena ini langkah awal untuk kita analisa untuk mana-mana yang berminat untuk menganalisa lebih mendalam lagi perkara-perkara ini. Sebab jarang orang melihat muzik ataupun lirik itu sesuatu yang penting. Orang anggap sambil lewa ataupun tak ada makna apa-apa kepada seni. Jadi saya harap ada beberapa kemudian nanti akan
berlaku eksperimental dalam yang lebih baik daripada dekad-dekad 90-an atau 2000. Sebab kita nampak seni ataupun pengucapan kesenian itu telah semakin tumpul. Ada 1-2 orang yang lahir, tetapi kita perlukan banyak. Itu menunjukkan ketinggian budaya masyarakat tu. Kalau kita tengok hasil karya seni yang tumpul, tidak mempersona, maknanya masyarakat tu dah collapse sebenarnya. Jiwa dah collapse, dah hancur, dah tak ada apa makna. Jadi pengucapan seni yang baik itu akan mencerminkan ketinggian budaya masyarakat itu sendiri. Terima kasih di atas respon kawan-kawan yang tadi buat penambahan. Sangat baik saya kira penambahan tadi. Terima kasih. Dan saya harap akan ada garapan-garapan atau analisa-analisa yang lebih baik daripada apa yang saya cuba idea gila ni lah. Idea gila ini supaya bukan hanya genre sastra saja yang kita analisa, tetapi muzik juga kita analisa secara ilmiah. Bukan hanya kita memahami atau mendengar muzik tu dengan sekali lalu seronok-seronok, tak, tetapi kita melihat muzik sebagai satu manifestasi budaya tinggi masyarakat. Sekian, terima kasih. Okey, tepuk tangan kepada Rosli. Ada baca puisi lah. Rosli baca puisi. Baca kena berdiri ke? Tak kisahlah. Okey, saya baca sebuah puisi Tuhan Hari Esok yang karya Wang Johar, penyair Singapura, penyair puisi Singapura. Biasa kita dengar Isa Kamari. Saya antara peminat Isa Kamari. Beberapa antologi dia menarik puisi ketuhanan. Tuhan Hari Esok. Tuhan, kemarin ku fikir kau di sini dan di sana. Hari ini ku fikir kau begini dan bagaimana. Ternyata tak. Aku fikir aku sudah mengenalmu. Ternyata mengenal diriku sendiri pun aku tak mampu. Tuhan, aku hari ini tidak seperti aku hari kemarin. Aku hari esok juga rasanya tidak seperti aku hari ini. Bagaimana dengan engkau, Tuhan? Apakah sama engkau yang kemarin dan engkau hari esok? Dalam doaku hari ini, aku sekadar berharap semoga esok lusa kau perkenankan aku mengenalmu sebagai Tuhan yang sebenarnya, Tuhan hari esok. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. 24 kita ada di sini juga Dr. Azibari pasal perlembagaan pelaksanaan hudud dalam kerangka perlembagaan Malaysia. 25 kalau ada sesiapa nak ikut, kita ada ziarah Masjid Qadiani kat Kelang. Siapa nak ikut boleh maklum pada Ana 5 bulan pukul 11 pagi. Kita akan jumpa dekat Kelang. Kat Kelang. Lepas tu tak ada lah. Wallahualam. Assalamualaikum.